Berguru ke padan datar dapat rusa pantas berlari. Bergurulah bagai diajar, bagaikan bunga kembang berseri. Apa yang saya faham berkenaan dengan PBD sebagai seorang ibu, saya rasa PBD ini adalah bagi pentaksiran yang menggantikan sistem exam yang dekat Malaysia. So saya nampak PBD ni lagi meluaslah sebab dia menggunakan instrumen, dia menggunakan pelbagai cara untuk kita mengetahui penguasaan pelajar tu sendiri, bukan semata-mata pada hari kejadian exam tu. So yang saya faham PBD ni ialah dia berlaku sepanjang tahun yang semasa pembelajaran anak tu sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu pentaksiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan serta pencapaian murid. Semua maklumat yang diperoleh bukanlah tujuannya untuk memberi persaingan ataupun perbandingan antara murid, namun untuk membantu pihak sekolah dan pihak ibu bapa bagi merancang satu tindakan susulan yang lebih baik bagi murid tersebut. Pentaksiran bilik darjah adalah satu bentuk penilaian yang disediakan oleh guru untuk murid. Penilaian ini bukan hanya setakat untuk peperiksaan saja. Penilaian ini merangkumi kerja rumah, pembentangan, kerja berkumpulan dan juga soal jawab antara guru dan murid. Jadi murid akan dinilai sepanjang tahun oleh guru, tidak lagi terikat dengan hanya satu-satu peperiksaan. Ibu bapa juga boleh memantau anak-anak dengan cara melihat daripada slip yang diberikan oleh pihak sekolah setiap kali selepas habis penilaian. Ia akan menunjukkan tahap penguasaan anak-anak kita daripada tahap 1 hingga ke tahap 6, iaitu tahap yang paling cemerlang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan sebuah program baru di Didik TV KPM, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD, bersama saya Syamira Nazir. Dan dalam episod kali ini kita akan fokuskan dengan tajuk kita, iaitu pengenalan terhadap Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD. Tetapi sebelum kita teruskan sesi perkongsian dalam episod kali ini, suka untuk Mira perkenalkan seorang cikgu jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami untuk hari ini, iaitu Cikgu Azliana binti Masyuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Azliana? Sihat Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Dan untuk hari ini, Mira bersama dengan seorang tetamu jemputan yang arif tentang tajuk yang akan kita bicarakan. Pada hari ini, beliau merupakan seorang guru dari Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Kelang Selangor, iaitu Cikgu Muhammad Asri Ayub atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Asri. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu, hari ini kita tajuknya merupakan pentaksiran bilik darjah, pengenalan terhadap PBD itu sendiri. Jadi saya kira Cikgu orang lebih arif untuk berkongsi tentang tajuk pada hari ini. Cikgu sudah bersedia Cikgu? Sudah bersedia Mila. Baik, kalau macam tu Cikgu boleh ambil tempat. Okey, silakan Cikgu. Terima kasih Mila. Okay. Para penonton, ibu bapa dan guru-guru yang sekalian, hari ini saya beri ruang dan peluang untuk berbicara tentang pentaksiran bilik yang saya anggap pasti boleh dilaksanakan oleh para guru khususnya, dan ibu bapa pasti perlu memahaminya. Dan untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini, kita pertama-tama kena memperkasakan PBD itu. Kenapa? Sebab kita nak menerajui kecemerlangan, khususnya nak membina watak, membangun rasa murid. Jadi nak membina watak, membangun rasa murid, guru berperanan sebagai pembedah cara dan pembimbing dan pembedah cara pada ini, ya. Dan dengan peranan guru itu sebagai pembimbing, saya yakin PBD ini pasti boleh dilaksanakan sebaik mungkin yang boleh. Sebab itu berpegang pada konsep teraju kerjaan, tekun, rajin dan jujur,
pasti akan menghasilkan satu kejayaan yang kita hasratkan untuk membentuk kemajuan anak murid kita pada masa akan datang. Baik, saya yakin guru hari ini, kalau dia punya roh dia dalam dirinya ada roh sebagai seorang pendidik, saya yakin dia akan percaya bahawa anak murid dia yang dididik, yang dibimbing, ya, memiliki martabat kemanusiaan. Maknanya dia percaya anak murid itu perlu diberi perhatian, diberi bimbingan bagaimana nak mengembangkan potensi mereka, bagaimana kita nak membentuk mereka sebagai seorang insan yang kita anggap insan yang berketerampilan pada masa datang. Dan yang pastinya ketiga, kita kena yakin bahawa anak murid kita ni boleh dididik untuk menjadi manusia insan yang sempurna. Baik, untuk makluman para penonton, ibu bapa dan guru-guru, ni saya rasa rakan-rakan para penonton pun sudah mahir, dah hadam tentang konsep PBD. Yang kita faham, yang saya rasa tuan-tuan pun dah faham, PBD merupakan satu penterusan yang berterusan dalam bilik darjah, ya, yang dilaksanakan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dengan harapan dan tujuan kenapa dihasilkan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan tahap terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Jadi saya yakin, ya, dengan konsep PBD ini, ya, berdasarkan yang terkandung dalam buku Pentas Belajar, ada 3 konsep yang tuan-tuan kena ingat. Pertama, pentadbiran untuk pembelajaran, pentadbiran sebagai pembelajaran, pentadbiran sebagai tentang pembelajaran. Jadi secara ringkas saya yakin, ya, sidang penonton, ibu bapa guru, ya, faham bahawa pelajaran ini kalau untuk pelajaran dia lebih pada sikap formatif, berlaku secara terus dan belajar. Sebagai pelajaran juga dia nak mentaksir dengan murid apa yang murid belajar, apa yang murid tahu, dan tentang pelajaran juga tentang sumatif. Dan objektif PBD, ya, berdasarkan dari konsep yang telah saya nyatakan, jelas tertera bahawa objektif PBD ialah untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan penguasaan murid, di samping kita dapat beri maklum beras kepada guru tentang apa yang mereka telah sampai, apa yang mereka ajar kepada anak mereka. Jadi melalui PBD secara tak langsung, guru dapat mengesan pengetahuan sedar murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, dan pastinya dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam sesi pengajaran pelajaran. Selain daripada guru dapat mengetahui sejauh mana keberkesanan pengajaran mereka terhadap anak mereka. Dan secara langsung, guru dapat merancang kaedah PDP yang lebih sesuai untuk kemajuan anak mereka. Dan melalui PBD juga, secara langsung murid dapat mengetahui di mana tahap kelemahan mereka, di mana tahap kekuatan mereka. Dapat secara langsung dapat mengesan perkembangan diri mereka. Dan yang pastinya, anak murid akan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam jiwa mereka ketika menghadapi sesi pengajaran dan pelajaran. Dan yang utamanya dapat meningkatkan pencapaian pelajaran mereka. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Itu dia seringkas tetapi padat tentang pengenalan bagi PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam bilik darjah dan murid pun dapat mengenal pasti kelemahan ataupun kekuatan mereka di mana di dalam sesi pembelajaran itu. Baik cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya di pentaksiran bilik darjah. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Baiklah, hari ini di dalam pentaksiran bilik darjah, kita membicarakan tentang pengenalan ataupun konsep terhadap pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD. Dan untuk segmen ini, tajuk yang akan Cikgu Asri terangkan kepada anda semua ialah memperkasakan PBD menerajui kecemerlangan. Macam mana itu Cikgu Asri? Terima kasih, Ira. Bagi memperkasakan PBD dan untuk menerajui kecemerlangan, para guru seharusnya seperti yang saya katakan awal, ya, perlulah ada konsep tekun, rajin dan jujur untuk memberdayakan PBD di peringkat sekolah. Maksudnya, PBD ini fokusnya kita nak membina watak, membangunkan sesuatu. Jadi guru kena ingat, kena yakin, kena tahu bahawa PBD ini kita nak meraihkan kepelbagaian. Maksud kepelbagaian ni ialah mana murid dalam kelas yang cikgu hadapi, cikgu ajar, mana murid-murid terdiri dari pelbagai aras kecerdasan, pertama. Kedua, murid-murid yang cikgu hadapi terdiri sebagai murid yang terdiri pelbagai aras pengetahuan mereka dan yang pasti terdiri daripada pelbagai aras tahap penguasaan. Di sebab tu,
Ya, untuk melaksanakan PBD ni, cikgu kena kenal dulu potensi anak-anak murid cikgu yang ajar, ya, dan lihat di mana kelemahan mereka, dan kelemahan mereka ni cikgu cuba atasi sebaik mungkin yang boleh, ya, berdasarkan PDP yang cikgu telah rancang. Mana cikgu lihat kekuatan dia, di mana kekuatan anak murid cikgu melalui strategi PDP yang cikgu ajar, dan kelemahannya cuba cikgu atasi dengan beberapa tidak susul yang sesuai, sebab PBD ini bersifat holistik. Maknanya cikgu lihat kekuatan dan cuba atasi kelemahannya sebaik mungkin yang boleh. Itu konsep yang saya ingin jelaskan, fokus PBD. Dan yang kedua, rakan-rakan guru dan para ibu bapa yang saya hormati sekalian, ya, dan guru dalam darjah lebih mengenali potensi anak murid cikgu. Jadi saya yakin bila cikgu mengenali potensi anak murid cikgu, saya yakin, ya, cikgu tahu di mana tahap penguasaan anak murid cikgu, di mana kekuatan mereka, di mana kelemahan mereka. Jadi cikgu jangan ragu-ragu untuk meletakkan TP ataupun tahap penguasaan selagi anak murid cikgu itu boleh dibimbing, boleh dibantu, boleh diajar dan boleh dididik, ya. Pastikan TP yang cikgu beri, sebab cikgu berhadapan dengan murid cikgu secara langsung, tahu di mana kelemahan, tahu di mana kekuatan. Cikgu kena yakin untuk meletakkan TP itu. Dan walaupun keyakinan cikgu cukup tinggi, tapi pastikan TP yang cikgu beri itu mestilah relevan. Relevan ini merujuk pada Common Standard Curriculum yang cikgu gunakan, ya, khususnya ketika mengajar dalam bilik darjah. Dan selain dia yakin dan relevan dengan TP yang cikgu beri, cikgu perlulah ada integriti. Mana letakkan tahap integriti cikgu untuk meletakkan TP yang bersesuaian dengan anak murid cikgu, ya. Dan konsepnya, kenapa saya kata cikgu perlu yakin, relevan, sebab cikgu lebih mengenali anak murid cikgu. Elakkan isu, terutama ketika meletakkan tahap penguasaan murid. Dan untuk melaksanakan PBD ini, ya, rakan-rakan sidang penonton yang saya hormati sekalian, dah pastilah nak melaksanakan PBD ini perlu berdasarkan konsep PDCA. Apa dia PDCA itu? Ya, secara ringkas untuk makluman sidang penonton yang saya hormati, P ini dah pastilah cikgu kena rancang apa yang cikgu nak rancang dalam pengajaran cikgu. Ya, apa perancangan cikgu? Maknanya cikgu kena buat perancangan sesuai, tentukan objektif. Apa objektif yang cikgu nak ajar pada hari tersebut, dan berdasarkan dan objektif cikgu itu, cikgu mesti dah buat analisis sejauh mana pencapaian datang usaha anak murid cikgu ketika dalam belajar. Jadi cikgu boleh rancang. Bila cikgu dah rancang dan cikgu hasilkan satu RPS atau rancangan pengajaran harian yang sesuai untuk cikgu terapkan pada murid cikgu itu. Dan bila cikgu dah rancang, cikgu kena laksanakan do ni mana buat ni cikgu kena laksanakan PDP cikgu lah, berdasarkan apa yang cikgu dah rancang, ya. Laksanakan apa aktiviti yang cikgu rasa sesuai ikut aras kemampuan anak murid cikgu. Dan yang ketiga, pastilah cikgu kena tidak susul, cek, ya. Tidak susul ni maksudnya cikgu dah buat analisa sejauh mana PDP cikgu berjaya ke tidak, sejauh mana pengajaran cikgu itu telah mencapai sasaran cikgu hasratkan. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis yang cikgu buat tu, perlulah tindak susul. Kalau murid yang tak melepasi TP yang cikgu hasratkan, apa tindak susul cikgu buat? Murid yang dah melepasi TP yang cikgu hasratkan, apa pula penambahan yang cikgu perlu laksanakan untuk membantu mereka melaksanakan PBD sebaik mungkin yang boleh, ya. Dan untuk makluman rakan-rakan guru yang seperti sekalian, sidang berapa, tanpa perancangan yang baik, tidak akan terhasillah satu pentas bilik darjah yang sempurna, ya. Dan sebab tu saya kira cikgu kena yakin bagaimana TP yang nak murid cikgu nak letak. Keduanya, relevan tak TP yang cikgu buat tu berdasarkan DSKP yang cikgu gunakan. Dan pastikan, tanamkan juga setiap TP yang cikgu letak tu perlu ada integriti yang baik, dan sebaik mungkinnya TP itu sesuai dengan tahap penguasaan anak murid cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Asri. Saya tertarik dengan kata-kata Cikgu Asri apabila Cikgu mengatakan PBD itu bersifat holistik ataupun menyeluruh. Dan saya suka dengan rancang, buat, semak dan juga tindakan yang Cikgu harus lakukan kerana guru itu lebih mengenali anak-anak muridnya. Baik, itu tentang memperkasakan PBD untuk menerajui kecemerlangan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan minta Cikgu Asri berkongsi lebih lagi tentang pentaksiran bilik darjah itu. Tetapi selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami hanya di Didik TV KPM. Baiklah, di dalam pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, kita sudah mengenali tentang pengenalannya, konsepnya, dan sekarang saya suka untuk bertanya kepada Cikgu Asri, dan saya yakin mereka yang berada di rumah pun pastinya ingin mengetahui apa pula ciri utama PBD ni. Menurut saya ada 9 ciri utama PBD, ya, betul Cikgu? Baik, silakan. Untuk makluman para penonton yang saya sekalian, ya,
seperti mana dimaklumkan oleh Mira tadi, bahawa ciri PBD ada 9 ciri utama yang perlu khususnya guru-guru dan ibu bapa tahu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahawa ciri PBD yang pertama ialah PBD ini perlu dirancang oleh guru. Dah pasti dirancang oleh guru. Mana apabila guru merancang apa yang mereka nak ajar, sebab mereka lebih mengenali anak mereka, mereka tahu potensi di mana anak mereka. Saya yakin guru boleh merancang PDP yang bersesuaian dengan anak murid mereka. Sebab guru menilai murid sendiri. Dia tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan mereka. Dan apabila guru mengenali anak mereka, jadi mereka boleh merancang PDP yang bersesuai ikut iklim sekolah dan budaya serta tahap penguasaan anak murid mereka sendiri. Itu ciri yang pertama. Saya pasti. Dan nak melaksanakan ciri yang pertama ni, guru kenalah mengadakan sesi pengajaran bersistem. Maksud bersistem ni seperti yang kita tahu tadi, berdasarkan PDCA, mana guru kena rancang apa yang mereka nak ajar. Pertama, dari segi apa konsep, apakah teknik, yang kedua apakah elemen instrumen persediaan mereka nak gunakan ketika melaksanakan dia. Lepas tu dia perlu bersistem. Bersistem maksudnya perlu ada perancangan yang bersesuai berdasarkan tahap penguasaan anak mereka. Itu ciri yang kedua. Dan dah pastilah rakan-rakan para penonton, ibu bapa guru yang saya sekalian, berdasarkan penilaian guru dan cara mereka merancang pengajaran PDP yang mereka nak laksanakan pada mereka, guru perlulah melaksanakan berdasarkan tahap penguasaan mereka, berdasarkan perancangan antara mereka tetapkan berdasarkan DSKP, dokumen standard yang perlu digunakan oleh guru-guru. Di mana walaupun dokumen standard kurikulum pelajaran ni standard satu negara standard guna sama, tetapi guru perlu merancang ikut seperti yang disebut iklim, budaya dan tahap penguasaan anak mereka sendiri. Mana mereka kena ubah sesuai bagaimana nak menyesuaikan DSKP itu yang telah tertera standard pelajaran, standard kandungannya, standard pelajaran, standard berdasarkan seperti yang disebut iklim pertama, kedua tahap penguasaan murid, yang kedua budaya sekolah itu sendiri bagaimana. Dan daripada 3 ciri ini saya yakin guru-guru hari ini pasti seperti yang disebut boleh melaksanakan PD sebaik mungkin yang boleh. Dan untuk makluman guru-guru seperti yang disebut PD ini berdasarkan kriteria lah. Kriteria ini seperti yang terkandung dalam DSKP mengandungi 3 perkara, standard kandungan, kedua standard pembelajaran dan ketiga standard prestasi. Yang mana dalam standard prestasi ini terkandung pula tahap penguasaan yang guru boleh tentukan, boleh nyatakan apakah TP yang sesuai bagi anak mereka berdasarkan pengajaran dan pengajaran mereka laksanakan dalam belajar. Sebab tu ketika melaksanakan PDP ni, guru seharusnya merujuk DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Dan yang keempatnya, seperti mana yang telah dinyatakan di awal rancangan tadi, bahawa PBD ini merupakan satu pelaksanaan yang dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila berlaku dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, dah pastilah dia berlaku secara formatif dan sumatif. Apa yang maksudkan sumatif? Sumatif maksud dilaksanakan ketika berlakunya proses pengajaran pembelajaran seiring dengan proses PDP. Dan melalui pengajaran cikgu telah rancang, cikgu dapat mengenal pasti di manakah tahap penguasaan anak murid. Contohnya, bila cikgu masuk saja ke dalam belajar, cikgu bilang, Ali, hari ini kita nak belajar tentang sumber tenaga saya. Bila cikgu menyoal, Ali katakan satu sumber tenaga elektrik yang awak tahu. Bila kita bersoal jawab secara tak langsung, kita dah dapat mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan murid. Jadi dari situ berlakulah pelajaran secara formatif. Kita sudah jawab itu berlaku formatif. Dan sumatif pula apabila cikgu dah mengajar dalam satu tempoh yang tertentu, contohnya dalam minggu ni, dalam bulan ni, dalam penggal ni, cikgu nak uji sejauh mana murid telah faham tentang tema dan tajuk yang cikgu telah laksanakan. Jadi cikgu hasilkan satu pelajaran berbentuk sumatif. Sumatif ni maknanya cikgu nak mengesan sejauh mana anak murid cikgu telah menguasai topik tema yang telah cikgu sampaikan mungkin dalam tempoh dalam minggu itu, mungkin dalam bulan tu, mungkin dalam pertengahan penggal ataupun dalam tempoh setahun tu, cikgu boleh mengesan sejauh mana perkembangan dan pengajaran perasaan murid cikgu ketika cikgu nak menyampaikan pengajaran cikgu. Dan dah pastilah cikgu, bila cikgu laksanakan sumatif ni, cikgu dapat menentukan tahap penguasaan yang bersesuaian bagi anak murid cikgu dalam tempoh yang cikgu telah tetapkan. Dan bila cikgu dah nampak, barulah cikgu boleh laksanakan tindak susul yang sesuai. Apakah tindak susul yang sesuai bagi cikgu nak membantu anak murid cikgu bagi melaksanakan, bagi membentuk kemanjarian murid anak cikgu pada masa yang akan datang. Dan yang kelima,
untuk makluman guru rakan-rakan sidang penonton yang semua sekalian, dah pastilah pentaksiran bilik darjah hari ini berdasarkan 3 kaedah. 3 kaedah, maknanya guru-guru di sekolah dan ibu bapa juga kena yakin, kena tahu, kena faham bahawa pentaksiran bilik darjah boleh dilaksanakan melalui 3 kaedah. Pertama, melalui kaedah pemerhatian. Kedua, lisan, dan ketiga, penulisan. Kalau selama hari ini kita lebih banyak berfokus pada penulisan, jadi dengan PBD ini, selain dari kaedah penulisan, kita juga boleh menilai perkembangan mereka melalui kaedah pemerhatian dan lisan. Maknanya, kecemerlangan, kemenjadian dan kehebatan seseorang murid tu yang cikgu ajar tidak harus dilihat dari aspek penulisan saja. Maknanya mungkin anak-anak murid cikgu hebat dari aspek berbicara, berkongsi, tapi mungkin mereka ni dari segi penulisan agak lemah. Jadi kita tak boleh kata mereka ni lemah. Mana sebab tu PBD ni bersifat holistik. Kita melihat secara keseluruhan. Di mana kekuatan mereka, kelemahan mereka tu yang saya kata tadi, kita kena bantu sebaik mungkin yang boleh. Itu berdasarkan kaedah penulisan. 3 kaedah yang saya rasa cikgu di sekolah pun dah sering laksanakan. Mana mereka boleh melihat kemajadian mereka, tahu masalahnya berdasarkan apa yang mereka lihat. Anak murid mereka contohnya aktiviti yang mereka buat secara berkumpulan. Kita boleh lihat sejauh mana anak mereka telah melaksanakan tugas yang diberi. Dan mereka berbicara, menerangkan atau menjawab soalan kita, dah pastilah kita dapat menilai sejauh mana kemampuan anak murid. Sebab tu dalam PBD ni tuan-tuan, galakkan anak murid kita bersoal jawab. Kerana dengan soal jawab, kita tahu sejauh mana kemampuan dan tahap perasaan anak murid kita ketika mempelajari apa yang mereka pelajari dalam bilik darjah. Dan yang ke-6, PBD ni kita tidak nak buat perbandingan, ni kelas A, ni kelas B, tak. Kita nak menekankan perkembangan secara individu. Maksudnya PBD ni kita lihat sejauh mana anak murid yang kita ajar tu, secara individu kita lihat satu persatu. Setiap murid kita tahu dalam bilik darjah tuan-tuan ajar tu, anak murid memiliki kemampuan yang berbeza antara sama lain, berbeza tahap pengetahuan, berbeza tahap pencapaian mereka. Jadi cikgu kena mentaksiran mereka berdasarkan kemampuan anak murid secara individu. Cikgu nampak di mana kelemahan dia. Bila cikgu dah nampak kelemahan, cikgu boleh ajar satu kaedah yang sesuai dengan kemampuan cikgu. Sebab tu setiap murid ni ada potensi berkembang. Dan cikgu kena yakin bahawa anak murid cikgu ajar juga ada potensi untuk menerajui kecemerlangan seperti yang kemarin kita lihat. Cuma kita perlukan kesabaran masa je untuk anak-anak murid kita ni berjaya membentuk keberjayaan mereka pada masa datang. Dan berdasarkan ciri yang ke-6 tadi, menekankan perkembangan ibu bapa, khusus ibu bapa lah. Guru-guru perlu beri ruang, peluang dan masa yang secukupnya kepada anak murid itu untuk memaparkan apa yang mereka telah pelajari, khususnya ketika melaksanakan PDP. Dan seterusnya, ciri yang ke-7, PBD ini selain dan menekan pengesahan individu, kita nak lihat nak mengesan perkembangan anak murid kita dan secara menyeluruh. Maknanya kita nak tengok dari segi kognitif pengetahuan dia, psikomotor pengetahuan dia, dan efektif dalam sikap dia. Kita melihat 3 perkara ni. Mungkin mereka cemerlang dari segi pengetahuan, tapi perlu dibantu pula dari segi nilai dan sikap dia, kemahiran dia. Dia cemerlang pengetahuan, tapi kemahiran mereka perlu. Itulah yang cikgu-cikgu kena laksanakan. Dan yang ke-8, PBD ni bila kita dah laksanakan sebanyak mungkin boleh, kita boleh buat tindak susul yang bersesuaian. Dan tujuannya, murid yang tak menepati sasaran yang ditetapkan, apakah tindak susul yang boleh kita bantu untuk merasai kelemahan mereka. Dan murid yang telah melepasi saran, apakah penambahkan yang boleh kita bantu untuk memberikan kekuatan pembelajaran mereka. Dan yang ke-9, dah pastilah PBD ini untuk menggalakkan persatuan diri dan persatuan sebaya di mana dapat melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan, dan secara tak langsung guru dapat makluman tentang apa yang mereka telah sampaikan. Jadi secara ringkas saya jelaskan bahawa PBD merupakan persatuan yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapat maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kemudian pencapaian murid secara holistik. Dan pastilah bila berbicara tentang PBD ini, saya yakin apa yang cikgu mengidentifikkan guru-guru dan ibu bapa, dah pastilah aspek yang ditaksir, dah pastilah seperti sebut, kita meraihkan pelbagai kepelbagaian. Jadi salah satunya PBD ini aspek taksir lah meraihkan pelbagai kejelasan. Kita nak melihat perkembangan usia murid kita, sosial murid kita, dan nilai dan kompetensi yang relevan dengan dua ini. Itu konsep PBD tadi. Sebab perkembangan kognitif dan psikomotor ni semua tekanan di SKP. Mana kalau guru rujuk di SKP, saya yakin PBD dapat laksanakan sebaik mungkin yang boleh seperti mana kita hasratkan. Dan ringkasnya, untuk rakan-rakan sidang guru dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, ringkasnya PBD inilah
satu proses untuk dapatkan maklumat tentang apa yang murid tahu, boleh buat, boleh amalkan, dan berdasarkan apa yang murid tahu, boleh buat dan boleh amalkan, guru boleh membuat keputusan tentang tahap penguasaan anak murid mereka. Jadi dengan lain perkataan, PBD adalah satu proses mendapatkan gambaran tentang penguasaan seorang murid dalam proses pengajaran dan pelajaran. Dan akhirnya, saya rumuskan bahawa PBD ini kita nak membina watak, membangunkan kebenaran murid berdasarkan ilmu yang cikgu ajar, ilmu yang murid perlu terima, yang kedua, kefahaman ilmu yang mereka perlu kuasai, ketiga, kemahiran mereka perlu kembangkan dalam jiwa mereka, dan nilai sahaja mereka perlu jiwai untuk dibawa ke dalam jiwa mereka. Jadi inilah konsep PBD yang sebaiknya. Jadi ini saja perkongsian mengenai konsep PBD. Sekian. Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Azri. Itu dia 9 ciri utama bagi PBD yang Cikgu Azri dah terangkan dan tekankan tadi. Pada saya, perkongsian yang cukup ringkas tetapi padat, memberi gambaran kepada penonton di rumah, baik sama ada warga pendidik, ibu bapa maupun murid sendiri tentang apa itu sebenarnya pentaksiran dalam bilik darjah. Terima kasih banyak Cikgu Muhammad Azri atas perkongsian pada hari ini. Sebelum kita akhiri rancangan kita, di awal siaran tadi, Cikgu beri pantun. Kan menjual pantun, dan di segmen akhir ini saya suka untuk membeli pantun cikgu. Baiklah, bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa, ajaran guru hendaklah dicari, mana yang dapat janganlah lupa. Teruskan setia menonton Pentaksiran Bilik Darjah untuk lebih banyak lagi ilmu dan informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir, Assalamualaikum dan salam sejahtera.